Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni masuk surah yang kedua. Surah yang ketiga sebenarnya. Ketiga. Surah yang kedua daripada sudut kita sebut Al-Mu'awwidhataini ataupun Al-Mu'awwidhatani. Okey. Sebenarnya, dia ada dua kategori. Al-Mu'awwidhat. Satu. Ada lagi satu Al-Mu'awwidhatani. Okey. Yang ni kita nak buat pengenalan dulu sebab nak masuk surah Al-Falaq. Al-Mu'awwidhat. Tanya Ustaz, suara Ustazah dengar tak? Suara Ustazah clear tak? Alamak. Dia gear satu baru. Oh ya ke? Dia pun lah. Okey. Al-Mu'awwidhat ataupun Al-Mu'awwidhataini. Okey. Dia ada surah Al-Mu'awwidhat ataupun Al-Mu'awwidhataini. Okey. Yang hari tu saya share dengan Lofa, dengan Aini dan Sarah tu, dia ada yang ni Al-Mu'awwidhataini adalah surah Al-Falaq, Al-Falaq dengan surah An-Nas. Okey. Dua surah memohon perlindungan. Okey. Al-Mu'awwidhataini. Sebab tu dia mula dengan a'udzu. Aku berlindung. Aku berlindung. Okey, ataupun saya minta perlindungan lah. Baik. Bila sebut Mu'awwidhataini, untuk yang dah expert sikit dalam bahasa Arab, dia tahu ya dengan nun kat belakang ni menunjukkan dua. Okey. Dua. Ini atas apa? Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat dia maksudnya tiga surah. Baik. Al-Mu'awwidhataini maksudnya dua surah. Sekali dua surah, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Okey. Surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Kalau surah Al-Mu'awwidhat, dia yang ni. Surah Al-Mu'awwidhat, satu surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas, satu lagi surah Al-Ikhlas. Okey. So kalau sebut Al-Mu'awwidhat, maksudnya tiga surah. Okey. Yang ni tak ada ikut yang ni tak ada ikut tapi faham, dia faham. ada, orang kata apa, ada benda yang dikaitkan dengan perlindungan juga. Apa kan, kalau Lofa ingat, Aini ingat, saya selalu sebut munasabah, keterikatan. Okey. Antara satu ayat dengan satu ayat, antara satu surah dengan satu surah, betul tak? Surah ini, kalaulah Aini dan Lofa ingat, dia berkait rapat dengan external. Kita sebut external, cabaran ataupun kejahatan daripada luaran. Betul? Dan surah An-Nas daripada dalaman, internal. Yang mana hari ni kita akan jumpa dalam Al-Falaq, apakah bentuk-bentuk kejahatan atau keburukan luaran. Yang dalam kita dah jumpa dah Al-Jin, Al-Jinnah dengan An-Nas. Kan? Syaitan jin dan syaitan manusia. Okey. So kita nak minta perlindungan. Surah Al-Falaq pun nak minta perlindungan daripada eksternal, beberapa jenis keburukan, iaitu min syarri ma khalaq, apa-apa saja bentuk kejahatan yang Allah cipta daripada luaran. Dia ada tiga keburukan daripada surah Al-Falaq yang kita akan tengok hari ni. Tiga keburukan? Tiga keburukan dan tiga kejahatan yang kita nak minta perlindungan ni lah. Kita akan jumpa dalam surah Al-Falaq nanti. Okey. Baik, kita nak minta dengan siapa? Dengan Allah. Kita minta perlindungan ni daripada siapa? Daripada Allah kan? Kepada Allah kan? Ada ayat dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Tempat bergantungnya. Tempat bergantung, tempat minta. Jadi itulah kaitan penyusunan dan juga daripada surah maksud. Faham. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas.
Yang ni Allah cerita tentang keburukan, kejahatan yang bakal menimpa kita. Kita nak minta perlindungan daripada Rabb, Ilah dan Malik. Rabb, Malik dan Ilah. Yang ni daripada Rabb. Dan Rabb, Ilah dan Malik tu siapa? Allah Samad. Tengok bergantung dia segala sesuatu. So ini perkaitan surah-surah dia. So kita akan tengok macam tu. Dan surah Al-Ikhlas mesti ada kaitan juga dengan sebelum dia. Faham? Okey. So yang ni sepadan dulu. Boleh. Yang ni nak buat pengenalan sahaja. Supaya kita nampak okey. Surah Al-Falaq dia tak boleh lari daripada surah An-Nas sebab apa? Dia eksternal dengan internal. So tetaplah nampak kaitan ataupun kebergantungan antara satu sama lain. Baik. Saya baca sikit pengenalan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Okey, nama dia surah Al-Falaq kerana disebut dalam ayat pertama. Surah An-Nas dinamakan surah An-Nas kerana diulang-ulang An-Nas banyak 3 kali. Betul, 3 kali. Baik. Saya nak baca sikit surah Al-Falaq. Nama surah Al-Falaq ini adalah Al-Falaq, diambil daripada ayat pertama. Ayat pertama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. So diambil nama daripada Al-Falaq, perkataan yang hujung tu. Fajar. Fajar. Okey. So fajar itu dia nanti kita akan tengok ada juga maksud fajar ini terbelah. Kenapa maksud terbelah? Tapi dia ada kaitan dengan fajar. Sebab dia penukaran siang, gelap dan cerah tu. Maksudnya membelah di antara siang dan malam, ataupun memisahkan di antara siang dan malam. Jadi kaitan dia nanti kita akan tengok apa kaitan dengan Tuhan. Kita bila kita sebut aku berlindung daripada ataupun kepada Tuhan yang memecahkan, yang membelahkan, ataupun Tuhan fajar atau Tuhan subuh. So apa yang kita nak faham daripada ayat ini? Kenapa Allah cerita Tuhan yang menciptakan subuh ataupun Tuhan yang membelah? Kita akan tengok sekali lagi. Baik, sebelum tu kita nak tengok dalam surah Al-Falaq ada beberapa faedah lah. Ya, kalau dalam surah An-Nas kita minta perlindungan daripada jin dan juga syaitan jin dan juga syaitan manusia. Daripada surah Al-Falaq kita minta perlindungan daripada Allah secara spesifiknya 3 keburukan. Kalau ikutnya ada 4 keburukan. Tapi 3 secara spesifik. Kita tengok dulu secara asas. Kalau semua pergi tengok dekat, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Baik, ada berapa min syarrin. Cuba cari, hak duduk di rumah pun tengok juga. 4. Ada 4. Berarti ada 4 jenis keburukan dalam surah ini. Yang kita nak minta Allah tolong lindung kita daripada 4 keburukan ini. Tetapi daripada 4 ini 3 Allah sebut secara spesifik lagi. Kalau dalam surah An-Nas berapa kali Allah sebut min syarri? 3. Dalam surah An-Nas. Qadr bin Nas. 1 kali je. Sekali sahaja. Tapi dalam surah Al-Falaq 4 kali. Okey, kita dah bincang, nanti kita recap kalau ada kesempatan. Ayat kedua kalau kita tengok terjemahan dulu, kita mula dengan ayat pertama teruslah nak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Okey, ni ayat pertama. Qul a'udzu siang-siang pun ramai tengok. Siang-siang. Tepat-tepat pun ramai. Siang-siang pun ramai orang tengok. Alhamdulillah. Qul. Katakanlah. Qul katakanlah. Baik. Ni Allah suruh siapa kata? Siapa nak beritahu? Muhammad. Ya, katakanlah wahai Muhammad.
So, walaupun yang asalnya Allah suruh Muhammad, Nabi Muhammad yang kata ataupun baca, tapi bila Al-Quran kita ambil lafaz dia secara umum, kita pun kena baca lah. Ya. Okey, katakanlah a'udhu, saya kat mana saya tu? Ni dekat Alif. ni. Ni nama apa? Siapa ingat? Terlajak dah. Nama Siapa apa? ingat nama alif yang ada hamzah di atas? Hamzatul. Tak ingat. Yang ni nama dia Nak teka nanti kau kena gelak kat sini pula Sas. Tak apa. Yang sana pun belajar. Ingat tak? Ada 2 nama alif saya ajar. Hamzah Biar buka nota balik. dengan hamzah Ah, wasal. ingatlah kotak. Terpotong. Hamzah terpotong ni hamzah yang terpotong. Sebab dia duduk di atas. Kalau hamzah wasal, dia satu je alif, tak ada hamzah. Ya. Okey? Tak apa. Tak ingat nama tak apa. Saya ni hamzatul qata' ini membawa maksud saya. So ini secara umum lah. Tak semua maksud macam tu, tapi secara umum maksud macam tu. Saya berlindung. Saya berlindung kepada siapa? Dengan Tuhan. Atau kita terjemahkan kepada lah. Okey. Ra secara asasnya kita terjemah Tuhan. Al-Falaq. Okey, lupa baca apa maksud dia. Subuh. Waktu subuh. Lagi. Fajar. Fajar. Apa lagi? Memisahkan. Ada ke? Saya satu je. Ada tak dalam Quran? Ni satu je. Apa? Subuh. Fajar. Subuh, Okey. fajar. Okey, so kalau ni maksud dia terpisah pun maksud dia juga terbelah. Pun juga terbelah, terpisah. Fajar, subuh, semua masuk falak. Tapi mungkin sekali lalu kita tak nampak apa kaitan subuh dengan terpisah. Tapi tadi Lofa dah share. Okey, subuh dengan terpisah kaitan dia adalah subuh Penukaran waktu tu. Penukaran waktu atau penggantian masa. Daripada gelap ke cerah. Daripada gelap ke cerah, daripada malam ke siang, daripada malam ke pagi, daripada gelap ke cerah dan sebagainya. Itulah membawa maksud falak. Maksudnya Tuhan Allah yang membelahkan, yang mendatangkan waktu subuh, yang menciptakan waktu fajar. Banyak kan Al-Quran disebut yang kalau tentang kebesaran Allah je dia akan cakap tentang penukaran siang dan malam tu. Betul. Banyak surah yang mention Dan that. juga banyak surah yang cerita tentang masa, betul tak? Yeah. Cerita tentang masa. Antara surah yang cantik untuk kita bahaskan secara detail adalah surah Al-As, tapi tak nafi surah lain lah. Surah Al-As. Okey, sebab jarang-jarang sekali orang bagi tumpuan dekat waktu asar. Jarang betul sekali. Tak? Jarang tak? Jarang jugalah. Kita ambil masa, kita ambil tumpuan apa-apa benda pagi dengan malam. Yep, true. Okay. Pagi dengan malam. Ustaz Jarang waktu pukul 5 alam pukul 4 saya ada pukul 4 ada buat apa, pukul 10 ada buat apa macam tu. Wow, Ustazah. Tak, tapi tak doa lah bagi istiqamah macam tu kan. Okey. Baik. Balik kepada bincang surah Al-As. Sebab waktu asar selalunya kita buat apa? Tidur. Tidur lagi. Taklah. Kita masih kat kerja ke macam tu lah kat office. Waktu asar kan kita macam leisure sikit kan. Dan kita agak berat lah. Nak bagi orang kata apa aktiviti petang tu biasanya leisure sikit. Yeah. Betul tak? So ada sebab Allah sebut tentang waktu asar. Nanti kita akan tengok. Baik. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada kepada Tuhan yang menciptakan subuh, menciptakan fajar, yang membelahkan ataupun yang memisahkan di antara malam dengan siang. So ada benda sebab Allah sebutkan di sini. Apa dia maksud kat sini? Allah nak perintahkan kepada kita supaya berlindung kepada Allah yang membuatkan atau menciptakan cuaca subuh ataupun iklim subuh ataupun yang memisahkan antara malam dengan siang. Baik, kita nak tengok kenapa dengan waktu subuh ni. Tapi kita nak tengok dulu ayat kedua, sebab ayat kedua dan berikutnya dia nampak apa kaitan dia dengan subuh nanti. So yang membelahkan antara siang dengan malam adalah Allah. Betul tak? Betul. Sebenarnya secara detail ayat kedua dan ke belakang dia ada cerita tentang malam, dia tak cerita tentang pagi.
tak? Ya, kegelapan. Tapi kalau kita nak minta ni, kami berlindung, saya berlindung kepada Allah waktu pagi. Kenapa? Yang mencipta waktu pagi. Tapi keburukan Allah ceritakan lah. waktu malam. Apa kaitan dia? Kenapa kan? Okey. So yang ni kita hold dulu. Tapi yang ni dah faham. Okey, faham. Kita satu-satu. Kita masuk ayat kedua. Alright. Bismillah. Kalau ada rezeki kita hafizkan. InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzu birabbil falaq. Clear tak suara? Bunyi bising kipas tak? Syarri ma khalaq. Saya sambut terus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ni ayat kedua, yang ni ayat ketiga. Okey. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu kedua yang ni. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sebelum itu semula. Wa min syarri nafasat fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, 2, 3, 4, 5. Hari nampak dulu. Baik. Bariskan. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarri Okey ke? hasidin idza hasad. Ada kata bunyi Surah kipas. clear? Okey. Baik, dia tengok. Tadi kan Fi wa min syarri alright. Saya berlindung. Katakanlah, wahai Muhammad, saya berlindung, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh, waktu fajar, ataupun juga kita sebutkan yang membelah ataupun yang memisahkan. Yep. Baik. Kenapa saya nak minta perlindungan daripada Allah? Ataupun daripada apa? Daripada min, daripada syarri, Kejahatan. atau keburukan, ataupun bahaya, ataupun sebarang yang menyebabkan kita sakit. Bahaya, Apa semua buruk, bahaya, buruk, jahat, semua okey? syarri. So soalan dia, berapa kali dalam ni ada sebutan min syarri? 4. 4 kali. Yang ni sekali. Wa min syarri 2, wa min syarri 3, wa min syarri 4. Bila ada pengulangan, Lufa, bila ada pengulangan bererti perkara ni sangat Penting. besar. Penting. Kita pun akan ulang banyak kali kan? Kalau kita macam sangat bahaya. kalau kita cakap I love you, cakap ada banyak kali kan? Penting lah. Penting lah kan. Dia kalau kita ulang, maksudnya benda tu kita nak tarik perhatian misalnya. Betul tak? Kita tak ulang sekali je kan. So bila ada pengulangan daripada bahaya, berarti kita berada dalam bahaya guys. Wow. Mengajar anak muda kan, macam tu lah punya bahasa dia kan. Okay. So bahaya yang kita nak tengok secara detail ini, sebenarnya dalam ni ada berapa kali? Ada 4 kali. So ada 4 bahaya yang ada dalam surah ni yang Allah ajar kepada kita dan minta perlindungan. Tapi tengok ayat kedua. Min syarri ma, daripada kejahatan atau keburukan ma, apa? Cipta. Apa dia cakap? Khalaq, yang kamu cipta. Balik kepada siapa? Cipta? Allah ciptakan. Allah cipta. Aku nak mohon perlindungan kepada Tuhan yang memisahkan, yang menciptakan subuh daripada sebarang bentuk bahaya yang dia cipta. Dia dalam ni Allah ciptakan. Allah. So nampak tak dua ayat ni pun dah cantik. Ya.
Allah minta, kita minta Allah suruh kita minta perlindungan kepada dia, yang mana dia yang cipta keburukan tu. Jarang-jarang sekali. Kadang-kadang betul tak, kita tanya soalan. Saya tanya soalan Kak Lofa dengan Aimi. Mungkin ada soalan yang saya tanya tu saya tahu jawapan dia. Maksudnya saya pemilik jawapan kepada soalan tersebut. Kadang-kadang saya tanya soalan kepada Aimi dengan Lofa, kan? Saya pun tak tahu jawapan. Betul tak? Saya tanya sebab saya pun tak tahu. Tetapi Allah, dia bagi soalan dan dia bagi jawapan. Betul. Dia cipta kemudaratan dan dia cipta keselamatan. Dia bagi tahu ada bahaya, tapi dia bagi skrip. Mintalah ke aku terhindar daripada bahaya ni. Mintalah aku Tuhan yang memisahkan gelap dan cerah siang ni daripada kejahatan apa yang aku ciptakan. Tapi kita cerita kat sini tak ada cerita subuh kan. Masya Allah. Baik. Daripada apa yang engkau cipta. Falak ini dia dalam ni kita ada perkataan daripada yang maksudnya contoh kalau nak cakap bahasa casualnya, katakanlah Muhammad mintalah perlindungan daripada Tuhan. Maksudnya aku ni Tuhan kau yang menguasai subuh ataupun yang memisahkan gelap dan cerah daripada kejahatan yang apa yang aku ciptakan. Ya, betul. Allah bagi skrip dah. Allah bagi kita tinggal sebut je, baca je. Baca je. Pagi, siang kan. Malam. Siang ke malam ke. Begitu juga nanti kalau kita tak jumpa lagi ayat-ayat yang spesifik secara doa ke Rabbana, Rabbina kan. Saya selalu sebut Allah ni maha baiknya sampai kita dah ada apa dia? Skrip dah dalam Quran. Kalau sakit nak baca doa apa? Kan kita selalu disuruh baca 3 kul kan. Tapi macam kenapa kita kena baca? Satu kita tak faham kenapa kita baca. Okay, kita tahulah ni bagus tu protection and what not, but tak tahu sedalam ni, tak boleh nak appreciate to this extent. So bila kita belajar tafsir ni kita boleh appreciate. Masya-Allah. Semoga semua ada maksudnya different level lah macam tu. So kita minta, Allah suruh kita minta kepadanya yang mana dia yang ciptakan kejahatan atau keburukan tu. Maksud kejahatan keburukan ni maksudnya Allah izinkan benda tu berlaku lah atas kita. Okey, baik. Ini adalah ayat umum tentang kejahatan tu. Okey, maksudnya ciptaan dia. Ciptaan apa-apa sahaja keburukan yang dia cipta. Tak spesifik lagi tak ni. Spesifik. Okey. Dekat mana spesifik? Ni adik-beradik ni. Syarri ma khalaq, apa yang Allah cipta? Yang pertama, kejahatan atau keburukan malam. Faham? Yang kedua, Jajak, Zaza, awamin syarri ghasiqin idza waqab. Maksudnya apa dia maksud? Cuba baca dulu. Baca ghasiqin. Ghasiqin apa malam Malam. Pada kejahatan malam apabila telah gelap. Idza apabila. Waqab. Gelap. Lagi? Gelita. Gelap gugup. Dia kata gugup. Kena tu. Okey. Oh, gugup Gelap gugup. Gelap gelita. Iya ke? Kata gugup. Ya, gelap gugup. Sorry tadi daddy call. Jangan kena ulang balik kesian kat dia. Tadi ada daddy call tadi. Okey. So sekali lagi kat sini. Dan semua waw kat depan ni maksudnya dan. Okey. Dan daripada keburukan, kejahatan, bahaya malam apabila ianya gelap. Okey, gelap kita. Dan daripada kejahatan, keburukan, nafasat. Apa maksud nafasat? Nafasat, wanita-wanita penyihir yang meniup-niup. Ikatan. Dan ada juga cerita tentang kat sini wanita, betul? Dia ada kaitan sebab Nabi kena sihir. Surah ni Nabi kena sihir. Dan antara yang menyihir adalah wanita-wanita, anak-anak kepada orang Yahudi ni, namanya Labid. Tapi saya tak suka asbabun nuzul lagi. Nanti kita akan recap balik lah kan. Baik, kita ambil simpulan
lalu simpulan ikatan wanita fi di atau di dalam al-uqad. Apa dia? Dengki. Simpulan. Masih tutup yang besar. Tak sini. Okey. Apa maksud dia fil uqad? Dan daripada Simpulan. kejahatan perempuan-perempuan peniup daripada simpulan. Yang ni kita ada ni dalam bahasa Melayu kita duk guna. Apa dia? Apa kaitan dengan akad? Ikat. Ikatan. Kita duk guna akadun nikah. Akad Akad. nikah. Ikatan Kita kan? guna perkataan ni. Apa maksud akad nikah contohnya? Ikatan perkahwinan, simpulan, ikatan. Nafasat tu? Okey, nafasat satu maksudnya simpulan ataupun ikatan yang berada dalam ikatan ataupun wanita-wanita yang apa dia? Kalau Lofa punya tafsir. Penyihir. Apa dia? Penyihir. Wanita-wanita penyihir. Wanita-wanita penyihir ataupun nafasat ini juga kita sebut sebagai hembusan. Okay. Hembusan yang diikat, hembusan yang dihembus oleh wanita-wanita penyihir. Ayat dia macam tu lebih kurang. Dia nafasat dengan ruqad ni dia banyak lagi. Tapi kita nak faham dan daripada keburukan, hembusan, simpulan kejahatan yang datang daripada penyihir. Okay. So point kalau kat sini ni sihir lah. Kalau kat sini point dia malam. Okay. Okey. Wa min syarri dan daripada keburukan, kejahatan hasidin, orang yang dengki. Orang yang dengki. Idza apa maksud idza? Apabila. Dia dengki. So ataupun kita sebut hasad lah kan. Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan hasad kan. So sama dengan hasad. So dekat sini adalah kata kunci dia hasad atau dengki. Maka secara spesifik keburukan yang Allah ciptakan dan Allah suruh kita minta perlindungan daripadanya, apa sahaja kejahatan, keburukan, bahaya yang Allah cipta, yang mana secara spesifiknya adalah yang Allah ciptakan bahaya malam, bahaya sihir dan bahaya hasad. Ini adalah secara spesifik 3 jenis keburukan. Baik, sebenarnya banyak tak keburukan? Banyak. Tapi agak-agaknya kenapa Allah sebut 3 ni? Sebab ni paling Ni kalau macam malam ni banyak because keselesaan malam tu orang boleh terbuka kepada banyak kejahatan. Betul. Kalau kita nak tengok malam ini, bila cerita tengok Allah sebut cantik tak? Allah tak cerita dekat wa min syarri ghasiq saja. Bila malam yang pekat, gelap gelita, dia selalu berlaku, contoh kita ambil kecurian. Kecurian dia tak berlaku biasanya pukul 8 Terang benderang tak lah. Dia datang idza waqab. Bila lagi gelap gelita bererti lagi bertambah waktu malam, risiko atau bahaya tu lagi bertambah. Binatang buas, biasanya dia tak keluar pada waktu 7-8. Dia akan pukul 11-12 dan ke atas. Sebab makin malam pekat atau gelap gelita malam, makin bahaya. Dan bukan sahaja pada waktu malam ni yang keluar tu manusia. Hantu pun ada. Semua ada. Hantu. Cuba hantu dulu kan. Haiwan atau binatang buas. Dan semua jenis pada waktu malam ini kejahatan yang sangat banyak atau keburukan dan risiko yang sangat banyak. Berbanding dengan waktu siang. Siang berlaku juga kecurian, contoh kita sebut kan. Tapi tak sebanyak malam. Sebab malam walaupun ia bahaya, dia mendamaikan untuk kita, betul tak? Sebab tu kita rehat. Tetapi orang yang ada, orang kata apa, attitude dia tak bagus, tak baik ataupun jahat, waktu malam adalah waktu untuk dia bekerja.
menyamun, mencuri, Menyihir. dan sebagainya waktu malam. Maka malam ini adalah salah satu waktu yang kita sangat perlu bantuan, pertolongan dan perlindungan daripada Allah Ta'ala. Baik. Ini secara asas dia. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Baik. Dan daripada hembusan penyihir, nafasat ni juga ada sebahagian ada diterjemahkan sebagai hembusan dengan ludah, percikan ludah. Kalau kita perasan dalam urusan sihir menyihir, na'udzubillah min zalik lah. Even though dalam kaedah rawatan biasanya ada sedikit orang kata apa, percikan. Ingat tak kalau kita diajar, kalau kita orang kata apa, tidur dan kemudian mimpi buruk. Ya. Kita buat apa? Bangun. Ludah. Bangun dan kemudian Ludah kiri. Tapi bukanlah ludah. tapi ya betul, bukan Syarat. kan ludah sampai Sokong seketui. tu, Bek. Kan dia ludah sekadar percikan. Hmm. So begitulah kita nak Habis ceritakan. kalau yang tidur dengan lelaki tu ludah. Hati-hati lah lelaki tu nak. Kalau suami duduk kat sebelah kiri, jangan melampau sangat. Sekadar isyarat untuk macam kita, yalah kalau ludah pun dalam kehidupan kita. Mimpi pun sebab sakit hati. Sakit hati. Sebab bergaduh kan malam tu kan. Sakit hati ludah je. Betul? Tak saya mimpi buruk. Yang tu tak mimpi buruk pun, itulah peluangnya kan. Okay, so kalau wa min syarrin naffasati fil 'uqad, ya, daripada kita kata ada sebahagian terjemah percikan ludah, yang mana percikan ludah itu mungkin sebahagiannya meniatkan sihir. Mengapa? Meniatkan, Maksudnya? maksudnya kan kalau kita tengok orang yang sihir-sihir dan sebagainya tu biasanya dia ada baca-baca, kan, dia buat apa, kita kata dia baca mantra ke apa semua, ada ludah-ludah dan ada hembus-hembus. Okey, ini perkaitannya. Sebab di dalam sihir, di dalam benda-benda yang jahat orang nak hantar kat kita ni biasanya ada mantra, ada bacaan dan ada sebahagiannya yang melibatkan hembusan, yang melibatkan percikan, yang melibatkan ludah. Tak kisahlah dia ludah banyak mana kan. Tapi begitu juga kita boleh reflect kalau kita mimpi buruk kan. Kita bangun dan kita ludah di sebelah kiri. Hati-hati kalau suami kita tidur sebelah kiri, mak kita kan, daripada tak bergaduh dia jadi bergaduh kan. Okey, ludah pun sekadar maksudnya kita nak buang. Betul tak? Maksudnya kita nak sekadar je sahaja. Jadi dalam ayat keempat ni, dan daripada keburukan, kedahsyatan, kejahatan, bahaya, percikan-percikan, hembusan air ludah dan nafas-nafas yang akan menyimpulkan, akan membuatkan kita terikat. Ini antara, sebab itu dinamakan surah Al-Mu'awwidhatain ni, yang mana disebutkan dalam sebahagian, kita contoh kata asbab nuzul lah, sebab diturunkan Nabi disihir. Dan bila Allah suruh Nabi baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ibaratnya tali yang mengikat Nabi tu ataupun ikatan yang mengikat Nabi tu terputus satu persatu. Orang kata apa? Terurai satu persatu. Sebab itulah surah ini surah yang sangat baik, sangat-sangat digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kita nak minta perlindungan daripada ikatan-ikatan sihir. Na'udzubillah min zalik. Sihir ni orang kata apa? Ada sebahagian mungkin tak percaya sihir. Macam ni diorang percaya, tapi bila diri sendiri kena, dia rasa macam ya ke kena. Macam, tapi saya pernah jumpa ada orang yang kata saya tak percaya sihir. oh ya? Saya pernah jumpa. Saya pun taklah berlawan kata apa-apa kan. Cuma kalau kita beriman lah sebab Allah sebut dah dalam surah Al-Falaq. Dan kalau para ulama tafsir memang terjemahkan ataupun memang menafsirkan ayat keempat ni dengan sihir. Okey, ini antara kejahatan atau keburukan yang sangat membahayakan kehidupan seorang manusia, yang mana sihir ni kadang-kadang dia sendiri tak dapat nak mengawal sebab dia tak tahu, betul tak? Betul. Begitu juga bahaya malam. Mungkin dia berhati-hati dah kunci rumah, dah lock dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, tapi bahaya tu sampai juga atas izin Allah, samalah juga dengan sihir datang daripada luar. Baik. Dan
Yang ke nak cepat juga Ustaz ni. Tapi tak apa, nanti kita akan reflect dengan surah An-Nas. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, saya jawab dulu satu. Kenapa ada penterjemahan, mungkin ada kawan-kawan lofa semua kan? Kat sini dia terjemah sebagai wanita-wanita penyihir ataupun kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada talinya, yang meniup atau menghembuskan. Ini kerana saya baca sikit sebab turun kepada dua surah ni. Tadi saya tak baca daripada awal kan. Kita tengok sikit. Sebab turun kepada kisah surah ini, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, kisah Lubaid bin Asam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lubaid. Dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim. Dia menyihir baginda Nabi, yang menggunakan rambut lah. Maksudnya daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian maksudnya Nabi disihir. Lantas kedua surah Al-Mu'awwidhataini, dua surah An-Nas dan surah Al-Falaq diturunkan kepada beliau, kepada baginda Nabi. Setiap satu ayat yang dibacakan terlepas satu ikatan. Dan Rasulullah merasa lebih ringan hingga ikatan ataupun simpulan yang terakhir. So maksudnya setiap kali kita baca akan terurai seperti mana baginda Nabi sendiri dalam pengalaman hidup dia lah. Dan seakan-akan beliau dibelenggu dengan tali. Sebab itulah ada uqad di sini, simpulan ataupun ikatan tali. Orang yang kena sihir, na'udzubillah min zalik, kita tak pernah lagi dia, semoga Allah lindungi kita semua insya-Allah. Kan dia rasa macam terkawal kehidupan dia. Sebab ada benda yang mengawal atau ada benda yang mengikatnya. Maka sebab itu wa min syarrin nafasati fil uqad. Kebanyakan para ulama tafsir dia kaitkan dengan sihir. Kerana sihir tu macam mengikat dia. Maka kita nak minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan keburukan sihir yang mengikat kita. Dan bila kita baca, insya-Allah satu simpulan dan satu ikatan akan terlerai. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ni yang paling apa? Hasad. Yang kita kata paling saya tak katalah yang ni paling bahaya sebab Allah dah sihir pun bahaya, malam pun bahaya. Yang ni pun bahaya. Tapi kalau kita nak tengok kan daripada sudut kepelbagaian bahaya kita ni. Sebab tu kita memang kena minta perlindungan kepada Allah. Daripada sudut masa ada, daripada sudut manusia ada, daripada sudut yang kita tak tahu daripada mana. Kan? Maksudnya siapa-siapa saja boleh terkena. Sihir ni angin boleh, makan angin boleh, makan boleh. Tak tahu cara macam-macam kan. Misalnya kalau yang ni memang yang hasad adalah manusia secara spesifik. Yang ni kalau kita contoh sihir boleh melalui pelbagai cara dan malam adalah berkaitan dengan waktu. Baik, kalau nak tengok perkataan hasad. Hasad ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya past tense. Dalam bahasa Arab biasanya kita mula dengan past tense. Dia macam kita katakan timbangan dia, wazan dia, ataupun lupa guna perkataan mizan dia. Kan? Lupa belajar kan? Maksudnya nanti kita hafal lagi huwa. Hafal. Sudah nasib PKP esok kan? Boleh. Dia bukanlah tak wajib menghafal, tapi untuk lepas ni kita lebih senang untuk tahu, dia kena hafal. Kalau dalam hasad ini, perkataan asal dia adalah dengki ataupun hasad. Dia di bawah kata kunci atau di bawah wazan huwa. Huwa adalah ghaib kan? Dia, merujuk kepada dia. So, orang ini adalah verb. Ini adalah verb, perbuatan. Maksudnya, boleh sahaja kalau kita ayat-ayat sempang kita. Boleh je kalau Allah cerita. Dan daripada orang yang dengki, perbuatan hasad. Boleh je kalau Allah tak sebut orang yang dengki dah. Kita dah faham. Kalau orang yang maksudnya perbuatan hasad, dia mesti datang dengan orang yang hasad. Betul tak? Sekali lagi, perbuatan hasad mesti datang orang hasad. Kenapa dia kena cakap orang yang dengki apabila dia dengki? Why Ustazah? Why? Maksudnya kalau Allah tak mention
dan daripada kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Boleh je dan daripada kejahatan orang yang hasad. dengki. Ataupun dan daripada kejahatan Apabila orang tu dengki. perbuatan hasad. Tapi Allah buat penegasan. Dan apabila orang yang dan daripada keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Agak-agaknya kenapa? Nak fikir je. Jom fikir je. Maksudnya Dengki. Hati. Dengki melibatkan hati. Dengki melibatkan hati lagi. Sebab apa? Macam mungkin hasad kat sini. Hasad, orang yang dengki tu masih lagi ada possibility untuk tidak dengki. Okey. Tapi bila dah Ida hasad memang dah sah-sah dengki. Barakallahu fiik. Aini nak cuba? Hasad, dia dengki. Bila dengki, dia pergi sihir. Pada waktu malam. Ada. Barakallahu fiik. Mungkin kita boleh cari jawapan dalam kitab. Mungkin ada yang mengaitkan. Allah a'lam bissawab. Sebab orang yang hasad, contohlah saya hasad, saya dengki dekat lofa kan. Belum tentu dia buat apa-apa. Belum tentu dia buat apa-apa. Tapi orang yang hasad, dan saat dia berhasad yang betul-betul, dia ada satu benda yang dia nak lofa hilang benda tu. Dia mengumpat dulu, lepas tu dia tabur fitnah, lepas tu dia buat sihir, dia boleh pergi apa-apa je lah. Ya. Orang yang hasad, ingat tak ada satu hadis kalau tak salah saya. Nabi kata boleh hasad dalam dua perkara. Betul. Orang yang banyak harta. Ya ke banyak harta? Yang asalnya banyak harta tapi dia banyak jihad dalam jalan Allah. Dan juga orang yang amalan ilmu ke amalan? Amalan kalau tak salah saya. Dia banyak beramal. Kita jealous dengan dia sebab banyak beramal. Ilmu. Saya check balik sekali. Tapi maksudnya ada orang kata apa? Ada slot, ada masa yang kita boleh dengki ke orang. Kita boleh cemburu, ayat dia sedap sikit cemburu kan. Cemburu lah. Dia ada banyak ilmu. Kita pun berlumba. Dia banyak amal, kita cemburu pun ke arah kebaikan. Dia ada banyak harta, banyak sedekah. Kita pun nak banyak harta supaya banyak sedekah. Kita pun nak banyak sedekah. Cemburu yang tu okey. Tapi kalau saya dengki ataupun saya hasad dekat lofa, contohlah rumahnya besar. Kalau saya hasadnya, nak juga rumah besar. Untuk apa hasad dia tu? Cemburu. Apa kebaikan daripada hasad dia? Berusaha saya lebih. pun nak beli rumah besar juga. Tak ada manfaat daripada satu sudut tu. Dia cantik contohnya kan. Kita pun nak cantik jugalah. Maka untuk apa manfaat kita? Kalau dia cantik untuk lelaki dia? Cantik untuk lelaki tak apa. Tapi dengan cara dia. Sebab kecantikan pun ada dia punya fiqah dia kan. Okay. Tu mungkin satu benda kita boleh reflect. Lain kalau orang yang hasad. Orang yang hasad ni sebenarnya maksud dia, kalau ada sebahagian yang saya bacakan, orang yang hasad ini dia dengki dengan seseorang atau dia hasad dengan seseorang dalam keadaan dia berharap nikmat orang tu hilang. Oh ya? Itu hasad. Maksudnya dia nak tapi dia tak nak bagi orang tu ada. Kalau dia nak tapi orang tu ada juga macam mana? Dia sebenarnya macam ni. Contoh saya kata lofa tadi. Lofa ni rumah dia besar lah. Saya hasad. Saya hasad dalam keadaan saya berharap berlaku sesuatu ke dalam hidup Nofa. Oh ya? Sebab saya tak mau. Saya dengki, saya jealous. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kata rumah dia besar nak macam rumah macam tu jugalah. Tapi tanpa tanpa hasad tak ada masalah. Tanpa ada rasa macam biar dia lah hidup dia. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia dengki yang tidak mengganggu. Kebiasaan hasad adalah harapan supaya nikmat orang tu hilang. Jahatnya. Ini hasad. Ini hasad yang paling besar. Betul Allah bagi tahu bahaya. Sebab apabila seseorang tu dia berhasad dalam keadaan dia berharap nikmat orang tu hilang. Saya hasad dekat Aini tentang satu perkara. Kan saya tak boleh lah tengok Aini ada satu benda ni. Muka-muka tak ada lah. Baju dia ni. Baju dia yang cantik kan. Baju dia ni kan. Maksudnya boleh berlaku sesuatu kepada orang yang dihasadkan. Dihasadkan atau didengkikan. Maka
Orang yang hasad, dia mungkin tak buat tindakan apa-apa, tapi bila dia sangat berhasad, dia lazim berhasad. Bahkan ini kita sebut, yang ni saya bagi tahu je nama dia. Ini kita sebut ismul fa'il. Ismul fa'il. Dengar dulu tak itu lagi lah. Pakai kan. Ismul fa'il maksud dia macam ni. Orang yang buat. Nama apabila pembuat. Dia berhasad, ni pembuat dia, pelaku dia. Contoh, baca, pembaca. Sebab tu pembaca kita panggil qari. Macam menari-penari lah. Menari, penari. Apa lagi? Penyanyi. Menyanyi, penyanyi. Maka penyanyi adalah isim fa'il. So salah satu maksud isim fa'il dalam bahasa Arab ialah menunjukkan kelaziman. Salah satu maksud isim fa'il. Berarti mungkin ada mata yang memang lazim dia akan dengki. Okay. So kita nak minta perlindungan daripada seseorang yang lazim dia melihat kita dengan penuh cemburu, hasad dan dengki. Jadi kat sini cakap orang yang dengki, boleh dia dengki ni maksudnya orang yang dengki pertama ni belum tentu lagi dia buat apa-apa lah. Ada. Ni sama ni, orang yang sama ni. Orang yang sama. Ini verb, ni noun. Okay. Cuma kita nak bagi tahu orang yang hasad mungkin dia sekadar hasad, tapi dia tidak mendoakan hilangnya nikmat. Tapi apabila didatangkan dengan isim fa'il maksud kelaziman. Lazimnya orang yang dengki, yang sangat-sangat, dia berdoa sehingga orang tu hilang nikmat. Dan boleh memberi kesan dengan penyakit Ain. Itu paling takut. Pandangan mata dia tu. Sebab tu dinamakan penyakit Ain. Ain ni kan dia ada dua kan. Ain yang kita tengok tu kita dengki, satu lagi tengok tu kita rasa menakjubkan. Ain yang macam kan? Ain yang kita tengok kita suka dan juga kita tak suka. Dua-dua ain. Boleh jadi ain dua-dua. Suka sangat dekat orang tu. Impress ke apa semua ke kan. Pun boleh menyebabkan berlakunya na'udzubillah penyakit ain. Dan kalau yang benci pun apatah lagi lah. Kalau ada doa amalan untuk membatalkan ain. Doa untuk subuh atau maghrib. Betul. So kena beramal. Kena hari-hari yang kalau baca. mungkin doa kadang-kadang banyak. Especially orang yang banyak follower. Ya. Banyak follower. Lofa Aini dia kata sini. Banyak follower, banyak exposure. berada dalam banyak exposure. Duduk dalam masyarakat, public figure, influencer, contohnya na'udzubillah min zalik. Tapi kita yang tak banyak follower ni, kawan-kawan, pun tak kena. Kokok jiran sebelah ain kat kita. Maksudnya mungkin ada orang yang lihat, tetapi berlaku sesuatu sebab tu orang kata, macam mana ni saya suka dia sangat, tapi adakah saya akan bagi penyakit ain kepada dia? Tapi kita kena cakap, kalau kita nak puji, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, whatever semua. Itu kena ada sentiasa. Yang memuji pun kena Masya Allah, dan Alhamdulillah. Yang dipuji pun kena. Ataupun hadha min fadli Rabbi. Alhamdulillah, hadha min fadli Rabbi. Segala puji bagi Allah. Allah yang bagi nikmat ni Allah lah. Ni kelebihan daripada Allah. Yang saya dapat ni daripada Allah. Yang tu penting supaya janganlah kalau kita puji kan, kita puji orang, wah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah tak apa lagi lah kan. Wah cantiknya, bulu mata lentik dia kan. Sebab tu antara bacaan doa dia lain, saya boleh share. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Yang tu kena hafal juga. Kena hafal juga. Saya berlindung daripada syaitan, a'udzu bikalimatillahi tammah, daripada semualah benda yang boleh memberi apa? Orang kata apa? Mudarat. A'udzu bikalimatillahi tammah. Saya berlindung dengan kalimat yang sempurna daripada syaitan yang direjam, daripada mata yang hasad yang melihat saya, sama ada dia sangat suka atau dia sangat benci pada saya. Jadi kita mesti nak puji orang dengan Masya Allah, Alhamdulillah. Dan orang yang dipuji especially, orang yang dipuji, cepat-cepat tepih kalau orang puji. Tak kisahlah, kadang-kadang kita faham macam ni, oh rupa je kot. Tak. Kesan penyakit ain boleh terkena kereta, rumah, barang-barang boleh terkena. Jadi macam mana tu? Contoh, kereta terbakar. Na'udzubillah. Presiden ke, bakal ke kencalah ke, apa-apalah yang keburukan ya. Kalau orang Kalau orang sakit,
Tu yang paling sakit, nauzubillah min zalik. So tapi macam kalau Ustaz Dusuki dia sebut macam ni, kalau orang kena penyakit ain ni, dia punya kesan dia ke atas orang tu, dia akan jadi moody. Dia nak duduk dalam bilik ataupun suka dalam keadaan gelap kan. Macam tak nak duduk, tak nak socialize. Dia cepat dia macam apa tu, yo-yo lah dia orang punya mood ni. Apa yo-yo? Macam cepat. Yo-yo. Okey. Itu antara mood swing. Itu antara yang Ustaz Dusuki sempat share lah minggu lepas. Saya jumpa dia. Masya-Allah. Itu antara benda dia. So maksudnya penyakit ain ni bahaya dia sebab boleh memberi kemudaratan pada semua perkara melibatkan kita. Tapi dalam hadis juga sebut penyakit ain ni dia kata hak benar sampai boleh apa? Boleh ni kan? Boleh, betul. Bukan boleh, betul. Jadi Macam Sebutlah tak apa lupa sebut untuk belajar. tapi saya tak pasti hadis tu macam mana exactly. Mari kita cari. Sebab penyakit ain satu yang betul, satu yang benar. Salah bacaan kan. Penyakit ain. Sekejap. Dia kata ada pendek je hadis tu. Dia cakap tentang penyakit ain and then yang Nabi kata cuba saya tengok dekat image. Al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabaqa al-qadar sabaqathu al-ainu wa idza tughsiltum faghsilu. Tak, yang ni tak bukan. Yang ni suruh yang Lufa maksudkan yang mana? Al-Hafiz Ibn Hajar berkata ain adalah pandangan hasad daripada tabiat yang buruk yang boleh menyebabkan mudarat pada orang yang dipandangnya. Mudarat aja sebab yang Lufa baca tu sampai maksudnya kalau ain ni dia punya keburukan dia sampai boleh buat orang tu bercerai-berai, tidak ada mati. Nauzubillah min zalik. Ya. Maksudnya boleh menyebabkan sesuatu lah. Dia mula dengan penyakit. Tapi ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih memang dia adalah benar. Berarti ada penyakit ain ni. Dan ain dia mula dengan mata. Yes. Tengok dengan mata je. Kan maksudnya dia tengok je. Mungkin dia tak buat apa-apa pun, dia tak kata apa pun. Dia tengok je. Dia tengok dan dia terdetik berlaku sesuatu. Jadi ni antara surah yang sangat penting untuk kita amalkan. And ain ni tak kena sebut kat mulut pun. Ya. Kata-kata dia dalam macam hati. terdetik. Itu sangat bahaya kan. Sekarang ni dunia kita penuh dengan apa, we expose too much kan. We expose ourselves too much sampai orang yang ada ain pun tak sedar yang sebenarnya dia kena panahan ain. That's why Ustazah Syazul pun sebut doa pagi tu sangat penting yang perlu kita istiqamah dan amalkan sebab kita sendiri yang boleh batalkan. Dan dia sangat senang. Maksudnya kita batalkan ain ni dengan bacaan doa. Betul. Sebab penyakit ain ni sama ada dia didatangi kerana iri hati, dengki lah, cemburu ataupun suka. Takjub. suka pun boleh suka sangat. Tapi kalau kita tak ada protection from ain, kita biar je, tak ada doa, tak ada minta perlindungan, macam even baca surah 3 kul pun perlindungan daripada ain juga kan. Betul. Kalau kita biar je, benda tu lama-lama akan inilah, maksudnya akan makin berat. Makin berat. Makin orang kata apa, makin teruk severe. Makin teruk. Jadi kenalah berhati-hati. Sebab macam ni, kadang-kadang orang salah faham penyakit ain, oh tak apalah, saya bukan siapa-siapa, saya bukan public figure. Tak. Sebab dia macam ni, bila kita sebut hasad adalah orang yang berharap kepada kenikmatan seseorang yang tu hilang. Saya tengok Lofa, saya ada dengki satu-satu benda, saya harap hilang nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut mungkinlah Lofa tak perasan pula, ada ni pun takkan orang maksudnya ada benda ni je pun rasanya semua orang boleh beli. Takkan kot. Kita selalu rasa takkan kot. Sebab kita tak tahu orang yang memandang kita tu dekat mana. Itulah sebab saya nak pesan, kita bubuhlah dekat media sosial sebahagian-sebahagian kan. Cuma berhati-hati. Sebab tu saya tips je lah. Tips saya, kalau kita nak bubuh sesuatu, pilihlah sesuatu yang kita nak bubuh tu dengan betul. Maksudnya dengan niat kita dan sebagainya. Dan kepitlah dengan Masya Allah, Alhamdulillah, hadza min fadlillah. Dengar tu orang kepit. Kepit kan, attach kan dengan tu.
Kalau saya selalu attach dengan, contohlah kalau saya share apa-apa kan, yang kita khawatir nak share, tapi kita rasa kita kena share sesuatu. So saya selalu kepit dengan tu, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu penting sangat. Nanti Zara bagilah. Nanti bagi kat WhatsApp. Doa tu Lofa boleh share dekat Instagram. Nanti Lofa share, nanti semua orang boleh tengok dekat Lofa punya ni. Ataupun dalam kalau satu riwayat lain, u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli ainin lammah. Aw min syarri kulli ainin lammah. Daripada mata yang dengki, daripada syaitan, daripada binatang yang buas, semua dalam tu. So berhati-hati. Tambahlah sekarang ni zaman media sosial kan. Zaman media sosial semua benda kita bubuhkan. Kereta baru kita beli, kita bubuh. Rumah pun kita bubuh. Bergambar depan rumah pun kita bubuh. Sebab kita tak tahu. Ya, betul lah. Semua apa dia, baju baru beli. Dia kadang-kadang mungkin kalau niat. bini baru macam mana? Bini baru. Mungkin kadang-kadang kita tak ada niat nak buat macam tu. Cuma kita tak tahu siapa di kalangan orang-orang tu. Jadi berhati-hati nak bubuh dalam tu. Okey. So balik pada ayat tadi, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Sebab ketika mana orang yang hasad itu, dia datang perasaan hasad dia, maka dia datang dengan perasaan hilang, mengharapkan hilangnya nikmat orang yang mendapat nikmat tersebut. So sebab tu berhati-hati. Kalau sekadar dia tengok syoknya, mungkin dia tak niatkan hilang nikmat tersebut. Tapi kalaulah dia kata, kalaulah contoh berhati-hati antaranya suami isteri lah kan. Jangan duk cerita sangat suami kita baik, isteri kita baik. Dia berhati-hati. Sebab kita kena faham macam ni, keadaan semasa kita ataupun situasi harian kita, tak semua orang dapat suami macam kita. Tak semua orang dapat isteri macam kita. Contohlah ni, kalau contoh suami dia baik kan, suami dia buat sekian, atau isteri dia buat sekian, ataupun apa-apa saja jenis nikmat lah kan, dan orang terdetik, kenapa lah aku tak dapat suami macam dia? Kalau suami dia macam ni, contoh kan. So ada orang yang mengharapkan hilangnya nikmat tu daripada kita. Na'udzubillah. So kita nak nampakkan global. Sebab kadang-kadang kita nampak macam nikmat benda depan mata kita aja yang kita pegang. So kekeluargaan juga adalah nikmat. Especially orang yang buat bisnes, Lofa buat bisnes, Ami buat bisnes pun penting untuk kita beramal kan. Selalunya dalam bisnes ada pula dia punya game kan. Kan. Kalau macam kedai makan dan sebagainya, na'udzubillah, apa-apa sajalah. Jadi penting. Baik. So daripada sini, agak-agaknya soalan saya, kenapa Allah sebut Qul a'udzu birabbil falaq? Sebutlah ataupun katakanlah, saya berlindung daripada Tuhan yang mencipta subuh ataupun fajar, ataupun kita ada yang sebut membelah ataupun memisahkan. Agak-agaknya kenapa? Sebab waktu subuh tu Allah turun nikmat dan juga bala. Nikmat dan juga bala. Barakallahu fiik. Kita balik-balik kepada ayat pertama dah ni. Sebab kita dah tengok dah ni jenis-jenis keburukan, tapi nak patah balik yang kita minta perlindungan tu daripada Allah yang mencipta subuh ataupun yang membelah permulaan hari. Usually kalau time subuh dia macam like a fresh start, ataupun kita feel refreshed, ataupun kita rasa permulaan yang baik. Mungkin Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi ada satu kaum Nabi Nuh, Nabi apa yang satu malaikat turun yang nak bala waktu subuh tu, saya lupa lah. Nabi Hud Nabi rasanya. Tapi kebanyakannya yang Allah turun bala semua waktu subuh. Waktu subuh. Okey. Barakallahu fiik. Lagi? tak tahu dah, tu je. Tapi kalau kita tengok tadi, awal-awal tadi Lofa sebut kan, subuh kerana diciptakan, maksudnya digantikan dengan malam. Berarti membelah masa antara pagi dengan malam. Maka kita nak minta daripada Allah yang membelah antara malam dan pagi kan? Maksudnya menukarkan yang lah. memisahkan, yang menukarkan antara pagi dengan malam. So, sama juga macam tu, menukarkan sihir yang tak baik kepada menukarkan ataupun memecah belahkan.
Kalau ada orang yang kalau ada bahaya malam, pecahkan atau pisahkan atau tukarkan bahaya tersebut. Kalau ada simpulan-simpulan, embusan-embusan, huraikan, pecahkan. Seperti mana engkau menghuraikan atau memisahkan subuh dengan malam, begitulah engkau pisahkanlah ataupun belahkanlah. Kalau ada orang yang hasad, dia nak buat sesuatu dengan aku, tukarkanlah diri kepada dia nak berharap aku hilang kenikmatan yang aku dah kecapi tersebut, maka aku meminta perlindungan kepada Tuhan yang boleh memecahkan atau membelahkan, batalkanlah. Ataupun seperti mana engkau memisahkan antara malam dan siang. Pagi, maka begitu pisahkanlah ataupun pecahkanlah. Baru masuk solat, baru masuk asar ni. Baru masuk Asal. Kita dah habis ni? Habis dah? Saya nak reflect sikit dengan surah An-Nas. Boleh? Okay. Boleh. So kita stop sekejap So kalau kita nak tengok kat sini, okay. Thank you.